الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah SWT, kita masih lagi bersama-sama dapat berada di dalam majlis ilmu. Semoga para malaikat yang diutuskan oleh Allah SWT sentiasa berada bersama-sama kita, memayungi kita, mendoakan rahmat dan keberkatan untuk kita. Semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang salih, insya-Allah, salih dan salihah. Semoga Allah SWT terus membimbing kita, memberi kita hidayah, memberi kita peluang untuk bersama-sama meningkatkan amalan kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang dikasihi, dinicmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hari ini masuk ke bab yang nombor 11, muka surat 247, zikir menolak bencana. Kalau tengok dekat sini, apa Imam Nawawi kata? Dia kata rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik. Sebenarnya kalau tengok tajuk-tajuk dalam bab-bab yang kita dah baca sebelum ni sampai sekarang, dia lebih kurang perkara yang lebih kurang sama, cumanya berdasarkan apa ijtihad Imam Nawawi meletakkan di bawah bab-bab yang tertentu dengan nama-nama yang tertentu. Dan kita dapati ada banyak juga hadis-hadis yang tak kuat ataupun yang lemah sangat-sangat, dan dinasihatkan untuk menggunakan dalil-dalil yang sahih yang berada di dalam bab-bab yang kita lihat boleh pakailah, boleh guna pakai dan boleh guna sama. Macam musibah ke apa ke, sebelum ni ada dalil-dalil dan zikir-zikir yang kita dah baca dan sahih. Contohnya dalam keadaan susah dan sebagainya, boleh baca zikir yang sahih walaupun dia duduk dalam bab-bab yang berbeza, tetapi konteks ni kita boleh faham sama-sama lah. Contohnya susah cari nafkah, susah lah, diganggu dengan was-was, boleh juga baca kalau kita rasa takut contohnya kan. Jadi banyak perkara-perkara yang macam dia ada overlap dan redundant sikit, dan ianya adalah satu rahmat juga sebenarnya bila kita jumpa hadis-hadis yang tak kuat untuk kita amalkan, dan kita balik dan merujuk kepada hadis-hadis yang sahih untuk kita amalkan. Sama juga dengan hadis yang apa yang kita nak baca untuk menolak bencana ni. Hadis ini saya bagi tahu dulu, dia adalah dhaif. Dan kalau ikutnya kita tak payah gunalah, kita tak payah guna. Dan kita baca untuk kita memahami dan mengetahui bahawa hadis ini tidak kuat dan apakah kandungan hadis itu. Kita tengok rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma an'ama Allah azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin faqal ma syaa Allah la quwwata illa billah fayara fiha afatan dunal maut. Okey. Daripada Anas bin Malik, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seseorang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, seorang hamba itu diberikan nikmat oleh Allah Taala dari segi nikmat ahli keluarganya, hartanya, dan dekat sini kalau kita tengok ahli itu maksudnya seorang hamba dalam hal keluarga, dalam bab harta benda, dalam bab keturunan. Jadi ahli dengan walad tu sebenarnya lebih kurang, tapi dia terjemah dekat sini keluarga dan keturunan. Tak apa, dia mesti ada sebab dia berbeza perkataan ahli dan walad itu. Jadi ahli keluarga itu lebih besar, ahli keluarga yang lebih besar. Lepas tu harta benda, lepas tu walad itu dia terjemahkan sebagai keturunan. Jadi ahli itu lebih kepada keluarga, dan walad itu keturunan yang bawah daripada dia lah, bawah daripada dia lagi. Jadi itu cara kefahaman kepada hadis ini. Faqal, okey, tidaklah seorang yang diberi oleh Allah Taala, tidaklah seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah SWT dari segi ahli keluarga, keturunan, harta benda,
Dan dia berkata, Masya Allah la quwwata illa billah. Dan dia membaca atau berzikir dan menyebut, Masya Allah la quwwata illa billah. Apa yang dikehendaki Allah Ta'ala, dan tidaklah ada sebarang kekuatan kecuali dengan izin dan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terjemahan bahasa Arab ni bila dia ada ma dekat depan tadi kan, tidaklah. Jadi kalau kita nak faham tu kena baca laju-laju sikit, barulah kita dapat tangkap. Kalau kita baca macam saya terang tadi, dia jadi macam terputus dan makna dia, ayat tu akan jadi terganggu sikit nanti. Jadi tidaklah seorang daripada hamba Allah Ta'ala itu yang diberikan rezeki dari segi ahli, keluarga, harta benda dan anak pinak ini, dia menyebutkan Masya Allah la quwata illa billah. Dia akan melihat segala benda, maksudnya yang mengganggu dia daripada segala benda yang perkara yang menghimpit dia kecuali kematian. Boleh faham tak? Maksud dia, tidak, kalau seseorang yang hamba itu diberikan nikmat ahli keluarga, harta benda, keturunan, dan dia kata Masya Allah la quwata illa billah, dia tidak akan dapati dalam kehidupan dia sebarang musibah ataupun bencana kecuali mati. Itu makna dia. Boleh nampak So dia sebab dia ada ma dekat depan, dia ada dunal maut dekat belakang. Jadi terjemahan dia, kalau kita tengok, saya baca terjemahan dekat dalam Hidayah. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan kenikmatan kepada seorang hamba dalam keluarga, harta benda dan keturunan sehingga dia mengucapkan segalanya atas kehendak Allah. Tidak ada kekuatan selain milik Allah, lalu mendapati bencana selain kematian. Nampak tak macam mana terjemahan tu? Lalu mendapati bencana selain kematian. Siapa boleh faham terjemahan ni? Kalau siapa ada kitab intim, boleh tengok tak terjemahan dia macam mana? Sebab bila dia terjemah lalu mendapati bencana selain kematian, maksudnya boleh ada respon sikit daripada jemaah yang ada kitab Hidayah dan ada kitab intim ini. Tidaklah Allah SWT memberikan kenikmatan kepada seseorang hamba dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan sehingga dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, lalu mendapati bencana selain daripada kematian. Jadi kita boleh bersetuju dengan terjemahan ini, tetapi perlu diolah sedikit supaya kita lebih faham. Makna dalam hadis ini adalah yang dikatakan hadis ni lah, sebab hadis ni dhaif riwayat dia. Okey, tak apa. Tidaklah seorang hamba tidaklah seseorang daripada hamba Allah SWT yang diberikan nikmat oleh Allah SWT dari segi ahli keluarga, harta benda dan anak pinak, dan dia mengatakan dan berzikir dengan Masya Allah la quwata illa billah, dia akan melihat dan dia akan dapat bencana selain daripada mati. Maknanya siapa-siapa yang sebut Masya Allah la quwata illa billah, dia tidak akan dapat bencana selain daripada kematian. Kematian je lah, itulah bencana dia. Maksudnya sebab kematian, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan pasti mati. Jadi mati itu sebenarnya kalau kita faham, dia bukan bencana tetapi ajal. Dia bukan bencana tetapi ajal. Dia mungkin ujian ataupun musibah bagi orang lain, tetapi bagi diri orang yang mati, dia adalah ajal. Dia adalah ajal, dia adalah umur yang Allah dah tetapkan untuk kita. Sebab bagaimana seseorang itu nak katakan ianya sebagai balas sebab dia dah tak ada apa-apa dah kesan daripada kematian dia itu. Sebab dia dah mati. Jadi itulah makna dia lebih kurang. Nak ceritanya, seseorang itu kalau dia nak tolak bala, dia kena bacalah Masya Allah la quwata illa billah. Cuma hadis ini berada di dalam kategori yang tidak kuat, yang lemah, maka kita tak bolehlah guna dalil ini. Tapi kalaulah seseorang, macam saya akan selalu ulang insya-Allah supaya kita sentiasa ingat, kecualilah dalam keadaan kita rasa macam takut sangat terhadap bencana dan kita tak ingat apa-apa doa lain yang Nabi bagi, kecuali kita rasa macam ya Allah, Masya Allah, aku tak
Tak ada kekuatan dah aku ni. Contohnya kita mengungkapkan di dalam hati kita atau mulut kita, tidaklah ada masalah. Dengan syarat kita tidak mengatakan ataupun beriktikad bahawa ianya adalah sunnah daripada Nabi SAW. Terima kasih, saya nak tengok terjemahan dekat dalam inti sekejap. Terima kasih Puan Faridah. Dalam inti tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang dalam hal keluarga, harta benda dan keturunan lalu mengucapkan segala atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain Allah, lalu mendapati bencana selain kematian. Maksudnya lalu mendapat bencana sebab dia terjemah fa tu. Okey. Tapi tak apa, yang penting sekarang ni, terima kasih banyak-banyak Puan Faridah. Yang penting sekarang ni semua orang kena faham bahawa itulah konteks ni. Maksudnya kalau ada seorang hamba Tuhan, Allah dah bagi dia segala nikmat, segala macam nikmat dan dia sebut masya-Allah la quwwata illa billah, dia tidak akan dapat apa-apa bencana kecuali kematian. Itu makna dia sebenarnya. Itu makna dia yang sebenarnya. Kalau perlu ada sedikit catatan dekat kitab, perlu dicatat. Dan itulah cara belajar. Dan dulu-dulu pun orang belajar kitab-kitab kuning kan, kitab-kitab dekat pondok dan sebagainya. Itulah yang diconteng-contengkan sebab kalau nak guna bahasa ayat dalam kitab-kitab pondok tu, kita bukan hidup zaman tu. Kita bukan hidup zaman yang ditulis kitab-kitab pondok itu. Kalau kita hidup zaman yang 50 tahun dulu, 60 tahun dulu, 70 tahun dulu, tambah-tambah pula ada bahasa-bahasa yang kalau orang yang biasa dengan istana, dia akan bercakap lagilah berlapik dan lagilah ada seninya. Jadi perlu kepada pemahaman yang lebih. Itu sebab yang belajar kitab pondok sebagainya perlu ada guru. Kalau baca sendiri-sendiri takut dia silap faham. Itu sebab dulu orang baca berpijak di bom. Ejaan bumi itu dulu dia bukan bumi, dia bukan mim ya, dia ba waw mim. Ba waw mim, dia bukan bom tetapi bumi. Itu sebab dulu orang baca kitab silap baca. Tok Syekh tulis sunat, dia baca sunat birabbikum. Dia baca sunat birabbikum. Sedangkan apa yang dimaksudkan itu adalah sunat berbekam. Sunat berbekam. Lepas tu haram makan keladi. Marahlah orang kampung baca dekat masjid haram makan keladi. Sedangkan orang kampung segala keladi makan batang, daun je tak makan, ubi pun buat juga gulai lemak dan sebagainya. Mari ustaz baca, ini orang ceritalah. Boleh jadi dia silap baca. Haram makan keladi. Sebenarnya bukan haram makan keladi tetapi haram makan keldai. Jadi bacaan-bacaan dan ejaan-ejaan laras-laras bahasa di dalam kitab-kitab lama perlu kepada pemahaman dan penerangan daripada asatidah supaya ia tidak menjadi keliru ataupun kekeliruan di kalangan para penuntut ilmu, insya-Allah. Kita berganjak kepada hadis yang seterusnya. Hadis yang mengatakan babu ma yaqulu idza asabathu nukbatun qalilatun aw kathiratun. Okey, doa dan zikir apabila kita ditimpa musibah. Bila kita ditimpa musibah, sama ada sedikit kecil ataupun besar, ataupun sedikit ataupun banyaklah dalam hadis ini, sedikit ataupun banyak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kata? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa basyiris sabirin. Ada ayat panjang lagi sebelum tu, wa basyiris sabirin. Maka Allah bagi tahu, kata, bagilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bagilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita ni sebenarnya, kalau kita faham dan apa yang berlaku di dalam hidup kita, sebenarnya tidak ada ubat yang paling ampuh ataupun tak ada ubat yang paling dapat merungkaikan segala permasalahan kita kecuali sabar sebenarnya. Maksud saya tu adalah permasalahan yang tidak berada di bawah kawalan kita. Kalau rumah sepah contohnya, sepah tak apalah, nak buat macam mana, sabar je lah. Sedangkan dia buat kerja lain.
tengok TV, tengok cerita Korea, tengok itu, tengok ini, sedangkan rumah bersepah. Kalau itu cara dia bersabar, itu bukan bersabar. Kita bercakap ni dari sudut konteks orang-orang yang berada dalam keadaan diuji, dan perkara itu tidak boleh diselesaikan disebabkan dia tidak boleh mengawal ataupun di luar kawalan dia. Contohnya orang duk maki dia, kutuk dia dan sebagainya, dia sabar. Sebab dia tak boleh nak halang orang tu daripada mengutuk. Dia bukan boleh lagi pekuk mulut orang tu supaya berhenti daripada bercakap. Dia bukan boleh ugut apa-apa pun sebenarnya. Jadi dia dekat situ dia kena sabar. Jadi sabar itu ubat kepada orang-orang yang diuji dalam keadaan dia tidak boleh manage ataupun tidak boleh uruskan ujian itu dengan tangan dan kemampuan dia. Kalau dia boleh uruskan, dia mesti uruskan mengikut landasan syarak. Contoh, kalau orang kutuk, kalau nak uruskan landasan syarak apa dia? Nasihat, janganlah kutuk. Macam orang tengah puasa kata aku puasa contohnya. Jangan kutuk, nasihat. Kan? Tapi dia tidak bolehlah bila orang kutuk dia pergi dekat budak tu, walaupun dia mampu, dia tumbuk budak tu. Dia pukul budak tu. Sampai teruk, lunyai. Maka pengurusan yang kita katakan nak menyelesaikan masalah di dalam kawalan dan kemampuan kita tu, itu tidak boleh sebab dia adalah tidak selari dengan tuntutan syarak. Itulah di antara perkara yang kita semua kena faham. Allah kata wabasyiris sabirin, bagilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah sebut lagi alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang, bukan dan, orang-orang yang mana? Orang-orang yang mana tadi? Ayat yang sekarang kita baca ni, ayat 156 itu adalah syarah ataupun tafsir kepada wabasyiris sabirin itu. Siapa orang-orang yang sabar itu? Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apabila dia terkena musibah, mereka akan kata apa? Mereka akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam bab ni juga sebenarnya adalah satu dua perkara yang kita sebenarnya bukanlah benda tu tidak betul dan sesat dan sebagainya, tetapi kalau kita buat benda tu tetapi kita meninggalkan perkara ini, maka ia tidak sesuai lah, tidak selari dan tidak selaras. Contoh, biasa kita tengok bila mendapat berita kematian, kita akan kata apa? Al-Fatihah. Kebanyakan orang, bukan semua, banyak juga orang masih lagi sebut macam tu. Dia tidak mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ataupun tidak mengajak orang supaya istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini dalam bahasa Arab, bahasa fiqh ni dia panggil istirja'. Okey, kita dah faham kalau macam takbir, Allahu Akbar kita panggil takbir, subhanallah kita panggil tasbih, alhamdulillah kita panggil tahmid, la ilaha illallah kita panggil tahlil, la hawla wa la quwata illa billah kita panggil hawqalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah kita panggil hailatan. Dan ini satu lagi yang kita kena faham dan kita kena dapat ilmu sikit lah kalau nak dapatkan ilmu. So kata-kata inna lillah, frasa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini orang Arab dia sebut al-istirja'. Alif, lam, alif, sin, ta, ra, jim, ain, jim, alif, ain. Istirja'. Istirja'. Jadi istirja' ini adalah apa? Menyebutkan dan mengembalikan segala benda kepada siapa? Kepada siapa yang berhak dikembalikan. Allahu Samad. Allah yang maha berhak kembalinya setiap sesuatu perkara. Jadi biasa kita dengar bila dengar orang kematian dalam handphone ke apa ke kan, dapat berita tentang kematian, kita kata Al-Fatihah. Okey. Dekat Al-Fatihah tu sebenarnya dia ada lagi konteks lain yang sebenarnya
nak diperkatakan bahawa bacalah Al-Fatihah dan sedekahkan kepada si mati. Kadang-kadang tidak ada benda tu. Walaupun isu sedekahkan bacaan Al-Fatihah kepada si mati ini ada khilaf di kalangan para ulama, yang paling solid sekali, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tanpa kita baca Fatihah dan sedekah kepada si mati pun, sebab untuk si mati yang memang warid, yang memang sahih, dalil yang ada yang kukuh, dia sahih dan kukuh yang solid adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan juga doakan kepada si mati. Itu kukuh sungguh-sungguh. Jadi kalau kita dengar kematian, kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, dan apa-apa saja doa lah yang kita minta Allah SWT ampunkan dia, bagi dia rahmat. Bab sebut Al-Fatihah, dulu sebut Al-Fatihah saja. Lepas tu sekarang ni ada pula Al-Fatihah, bukan sekarang ni, dah berapa tahun dah. Al-Fatihah dia letak dalam kurungan dibaca. Kan? Nak menyuruhkan bahawa bukan sekadar kata Al-Fatihah saja, tetapi bacalah Al-Fatihah itu dan doalah, baca Al-Fatihah dan doalah kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala aku baca Fatihah ini, hadiahkan kepada si mati. Dalam sebahagian kalangan para ulama dia kata semoga pahala itu sampai. Semoga pahala itu sampai. Maknanya ayat itu ayat bukan menunjukkan kepada bahawa amalan itu amalan yang solid, datang confirm benda tu datang daripada Nabi SAW ataupun Islam, tetapi berdasarkan beberapa dalil yang tidak berapa kuat mungkin, dan ramai juga ulama berpandangan bahawa ianya sampai, pahala yang dibacakan itu boleh ada kemungkinan sampai kepada si mati, maka di situlah berlakunya khilaf. Jadi kita berlapang dada, tetapi yang pentingnya konsep kena faham. Kalau kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tak apa dah, sebab kita mengikut apa yang Allah suruh dah secara solid. Kalau kita doa kepada si mati, memang ada dalil juga. Tapi dalam bab bila kita dengar musibah, kita kata Al-Fatihah atau membacalah Al-Fatihah dan sedekahkan kepada si mati, maka dekat situ ada sedikit perkara yang sebenarnya kita tengok tak ada dalil yang kuat, tetapi bagi siapa-siapa yang bersama-sama dengan pandangan yang kata boleh, dinasihatkan juga oleh para ulama untuk selepas membaca Al-Fatihah berdoa kepada Allah Ta'ala. Berdoa pula, bukan baca Fatihah lepas tu ya. Tak. Baca Al-Fatihah, ya Allah ya Tuhanku, kalau ada pahala aku baca Fatihah ini, hadiahkan kepada si mati. Semoga sampailah pahala itu. Tapi kalau salahlah dari segi pengamalan kita, kalau kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun kita tak baca dan ingatkan orang lain untuk baca bila dengar musibah, dan kita juga tidak meminta minta ampun dan kemaafan untuk si mati itu kepada Allah SWT, dan terus saja kita sebut Al-Fatihah, maka itu satu kerangka pengamalan kita yang tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Islam. Maka ingat, bila dengar musibah, sebut dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajak orang lain sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak juga orang buat benda tu dalam WhatsApp dan sebagainya. Bagus. Dan lepas itu bacakan doa Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Lepas tu baru kalau nak cerita bab Fatihah ke apa ke, tidak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, kita ni bila dengar saja kematian saja yang kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi sebenarnya dalam Islam, di dalam Al-Quran juga dia bukan menyebut tentang kematian, dia menyebutkan tentang musibah secara umum. Jadi kita tengok apa-apa saja musibah. Nanti kita akan tengok sedikit huraian. Apa-apa saja musibah, kita boleh katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama ada untuk diri kita berlakunya musibah itu, ataupun musibah itu kita dengar ianya berlaku kepada orang lain, ataupun kita tengok. Contohnya macam orang jatuh motor, orang aksiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang bila kita baca, tengok orang aksiden, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, member sebelah kata, dia tak mati lagi. Tak mati lagi. Tak apalah tak mati lagi pun, kan musibah tu.
tak mati lagi, patah kaki, motor rosak, susah dia, lambat dia pergi kerja dan sebagainya, itu semua musibah. InsyaAllah moga segala-galanya kita kembalikan kepada Allah SWT. Ulaika alaihim, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka-mereka itu, ke atas mereka itu adalah selawat ataupun rahmat Allah SWT, keberkatan daripada Allah SWT dan rahmat, dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah. Tengok. Amalkan ini, Allah dah masukkan kita kepada orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah SWT. Sabar dalam segala musibah, insya-Allah. Musibah tidak senang, tidak mudah. Bagi orang yang terkena musibah, dia akan rasa susah. Orang tak kena, tak tahu. Jangan cakap lebih-lebih sangat, sekadar nasihat dan memberi kekuatan kepada orang-orang lain, kawan-kawan kita dan sebagainya. Tetapi jangan cakap lebih-lebih sehingga seolah-olah macam kita tu tidak pernah terkena musibah, ataupun kita tu kalau kena musibah senang sangat nak selesaikan masalah kita. Jadi adab kena ada, adab kena jagalah bila kita bercakap dengan orang lain. Okey, lepas tu kita pergi kepada kalau tengok kat sini dia kata nukbatun ma yusibul insan minal hawadith. Apa saja musibah ini, apa-apa saja yang berlaku kepada manusia, nakbah ini apa-apa saja yang berlaku pada manusia dari segi benda-benda yang dia tak suka, musibah. Musibah itu ismu fa'il daripada perkataan asaba, dan segala musibah ini digunakan pakai dalam perkara-perkara yang tidak diingini dan tidak disukai. Okey. Jadi kita baca hadis yang tersebut di dalam bab ini. Rawaina fi kitab Ibn Sunni daripada Abi Hurairah, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyastarji' ahadukum fi kulli syai'in hatta fi shis'in na'lihi fa innaha minal masaib. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka perlulah seseorang daripada kamu itu istirja' dalam setiap perkara. Liyastirji'a ahadukum, perlulah seseorang daripada kalangan kamu itu hendaklah ia beristirja' dalam setiap perkara, sehinggalah kalau terputusnya selipar dia, walaupun tali selipar dia terputus ataupun selipar dia rosak, sandal dia tercabut, itulah makna dia lebih kurang. Sebab dulu na'al tu ada tali, sekarang ni tak ada tali pun kita panggil na'al juga. Kasut ke apa terkopak ke tengah-tengah jalan, tapak tercabut ke apa ke, itu termasuklah apa yang dia maksudkan kat sini. Tapi kat sini disebut tali selipar itu terputus. Fa innaha minal masaib, sesungguhnya ia juga adalah tergolong dalam musibah. Aku berkata Asyis'u ini nak sebut pun susah kan. Asyis'u adalah hadis itu dia syis'i sebab ada fa, ada fi kat depan tu. Syis', okey, dengan baris di bawah huruf shin dan sin berbaris mati. Dia adalah syis' itu apa? Salah satu daripada tali-tali kasut. Kalau dulu selipar itu ada tiga tali, yang kecil satu, yang besarnya dua. Ataupun setengah-setengah selipar sama je besar dia depan dan belakang. Kalau bentuk tali biasanya depan tu dia letak satu urat tali, yang ke tepi tu letak dua atau tiga. Tetapi ada juga kita pernah tengok kalau selipar dulu-dulu, depan pun sama, tepi kiri kanan pun sama juga. Tak kira lah, ada tiga. Salah satu daripada tali-tali kasut itu, tali-tali selipar itu tercabut daripada tempat dia. Hadis ini juga dhaif. Hadis ini juga dhaif, tetapi arahan untuk kita istirja' kekal. Boleh faham ke cakap saya ni? Maksudnya walaupun hadis ini dhaif, kalau tengok sini memang dia punya kategori adalah dhaif. Jadi kita boleh tak istirja' kalau jadi musibah? Kita tetap juga kena istirja' walaupun hadis ini dhaif. Sebab apa? Sebab kita ada dalil yang lebih kuat. Allah kata wa basyirus sabirin.
alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh faham Jadi walaupun dalil tadi tidak kuat, tetapi istirja' itu adalah mansus, adalah dinaskan oleh nas syarak dalam Al-Quran. Maka kita boleh gunakan dan kita terus boleh istirja' dengan apa-apa saja musibah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita. Kita tengok dekat sini. Apa yang disebut oleh sebahagian oleh para ulama tentang bab istirja' ini. Dia kata bila kita sebut tentang musibah, dah lepas tu kita jumpa pula hadis yang tidak kuat tentang tali selipar. Jadi kita mungkin tertanya-tanya sebenarnya musibah yang macam mana sebenarnya kita kena istirja'. Jadi pertamanya kita kena tengok. Kadang-kadang seseorang itu kalau setakat dia jatuh bisikan, dia tak kata Allah hai jatuh pula. Dia tak rasa pun itu musibah. Dia rasa macam itu gurauan-gurauan yang Allah bagi kepada dia supaya dia sebut Allahu Akbar, subhanallah contohnya kan kena ada orang melatah macam tu. Mungkin dia tak rasa itu musibah, maka mungkin tidak ada keperluan dia untuk sebut benda tu sebab dia tak rasa benda tu musibah. Tapi kadang-kadang kita balik-balik rumah, kadang kunci kita letak kat mana pun kita rasa macam musibah dah. Kita Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita rasa macam, kan ada orang ni dia cepat panik. Dia cepat panik. Jadi bila dia cepat panik, dia akan rasa banyak benda musibah dalam diri dia. Tapi bagi orang-orang yang cool, orang-orang yang tak rasa benda tu musibah, dia rasa macam benda tu adalah scene ataupun plot-plot cerita di dalam kehidupan dia yang dia kena melayan lenggok cerita hidup dia tu dengan tenang dan sabar, maka dia mungkin tidak tergerak untuk mengatakan itu adalah musibah dan dia tidak tergerak untuk mengatakan istirja' di dalam hal itu. Jadi itu pertama sekali. Jadi kita janganlah bila kita tengok orang tergelincir sikit bila dia berjalan, lepas tu dia relax je. Allahu Akbar, dia macam latah sikit. Lepas tu dia pun terus berjalan. Kita kata, kita marah dia. Kita kata kenapa tak cakap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak sampai tahap macam tu. Kita tak perlu sampai tahap macam tu. Sebab kekuatan diri seseorang bila dia uji dengan ujian-ujian kecil-kecil ni, dia tak rasa benda tu, musibah. Dia tak rasa benda tu berat bagi dia dan dia hanya memuji Allah Ta'ala. Kadang-kadang bila jadi apa-apa, kadang benda yang sikit-sikit dalam kehidupan manusia ni, kan dia lebih untuk sebut Alhamdulillah. Kita tak kata benda tu adalah dianjurkan untuk sebut macam tu, tetapi kita nak nyebut tentang seseorang, beberapa jenis orang dalam kalangan kita ni begitu, kehidupan dia begitu kuat hati dia. Jadi musibah ini kembali kepada definisi ataupun apa yang dirasai oleh seseorang itu. Kalau dia rasa macam benda tu musibah bagi diri dia, dia akan sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia rasa benda tu adalah gurauan-gurauan, cuitan-cuitan Allah SWT untuk diri dia, untuk dia rapat dengan Allah Ta'ala, maka dia akan terus mungkin berzikir-zikir dengan zikir-zikir lain yang dia sentiasa berada di dalam zikir. Ada orang kadang-kadang dia tengah, memang dia hidup dia zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tergelecek sikit, dia terus baca la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Dia terus baca sebab itulah hidup dia. Itulah hidup dia. Tapi bagi orang yang mungkin jauh daripada Tuhan, wallahu alam, mungkin jarang diuji, tiba-tiba terjatuh sikit pun dia rasa macam aduh sakitnya contohnya kan, dan dia terus kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu juga yang sepatutnya kita buat. Okey, kalau tengok di dalam jawapan para ulama dalam fatwa ini, dia kata apa yang disebutkan tentang musibah itu, dia kata setiap kullu ma yubtala bihil mu'min mimma yu'dhihi yu'tabaru musibatun. Setiap apa yang diuji ke atas setiap mukmin itu, apa sahaja yang menyakitkan dia diiktibarkan, dikonsider sebagai musibah. Walau kana syaukatun aw hamman aw ghamman aw ghairihima, sama ada ia terkena serumba sikit ataupun duri. Dekat rumah, depan rumah dia ada duri, tercucuk itu, tercucuk ini contohnya kan. Daun pandan pun hati-hati juga kalau nak ambil, kadang-kadang tercucuk, dia di ujung dia tu tajam.
Anak-anak pokok pandan ni kadang-kadang bila kita ambil kat bawah sikit terkena anak tajam, sebenarnya bukan apa-apa, memang dia pucuk dia tu tajam. Kalau itu pun terkena, contohnya kan, ataupun kita rasa gundah gulana ataupun sedih, dia kata hamman au ghamman, sedih ataupun selain daripada dia, selain daripada perkara-perkara ini, maka boleh istirja. Wal istirja yakunu inda huduthil musibah usima' biha. Dan istirja' ini dilakukan apabila ia berlaku. Maksudnya musibah itu berlaku. Ataupun ketika kita mendengar sesuatu musibah itu berlaku. Itu biasalah kita terus inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia kata bal yusharra' inda tadhakkuriha walau madha 'alaiha zamanun tawil. Dan disyariatkan juga untuk kita menyebut istirja' ini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini, di mana bila mana kita teringat balik musibah-musibah yang telah berlaku, ujian-ujian dan kesusahan dan kepayahan yang Allah ujikan kepada kita yang telah berlaku dan kita survive dan kita berjaya pun bersabar. Tapi bila kita teringat, ulama kata boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk renew kita punya kita punya iman, renew kita punya pergantungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun dah jumpa dah banyak hadis yang kita baca, kita pernah jumpa dalam kitab Al-Azkar juga, yang Nabi kata ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yahummuhu illa kaffara bihi min sayyiatihi. Hadis ini bukan sebut tentang istirja' tetapi nak sebut tentang musibah itu. Apa musibah itu? Apa sahaja, tidaklah sesuatu musibah yang menimpa mukmin dari segi kesedihan, keletihan, kepayahan, kesakitan, mudarat kat diri dia ataupun kesedihan ataupun kusut kelam kelibut di dalam kepala dia, kecuali Allah kifarahkan daripada dosa-dosa dia, dosa-dosa kecil dia. Jadi hadis ini menafsirkan tentang makna musibah. Jadi kalau rasa sedih pun musibah juga, kalau rasa kelam kelibut dalam kepala pun musibah juga bagi siapa yang teringat untuk baca istirja', maka dia kena istirja'. Maka latihlah diri kita. Apa-apa saja musibah yang kecil ataupun besar, benda tu kalau kita tak suka, ia adalah musibah. Maka kita istirja' selain daripada meneruskan zikir-zikir lain yang membuatkan kita menjadi lebih kuat dan lebih sabar. Wallahu alam. Nanti kita tengok sikit kalau ada soalan. Okey. Ustaz, banyak kerja ditambah lagi dengan extra work, saya boleh sebut? Boleh, tidak ada masalah, sebab kita rasa macam benda tu penat. Kan kata tadi okey, saya baca lagi hadis sekali lagi tadi kita baca hari tadi. Hari ni kita dah jumpa dah. Kita dah jumpa dah. Saya pun bukan hafal sangat pun, tetapi bila jumpa tu teringat. Kita boleh baca lah, kita boleh ambil sebagai benda yang kita boleh jadikan motivasi, untuk kita. Oh, saya dah ni dah. Ma asaba min musibatin, ma min muslim yusibu min musibatin min hammin wala hazanin wala ghammin. Kama Rasulullah SAW, dia dalam hadis itu ada banyak benda yang Nabi sebut, ghammin, nasabin, hazanin, hatta hamma yahummu, sehinggalah satu benda yang difikirkan rasa susah. Fikir biasa tak apa, nak pergi ke Kuala Lumpur nak naik apa? Naik kereta, nak ambil kereta tu dia pergi. Tak adalah benda yang pelik, tak adalah benda yang mengusutkan diri dia. Tetapi nak pergi KL dengan apa? Dengan kereta. Alamak, kereta pula minyak tak ada, road tag pun dah nak mati. Dia mula fikir macam-macam dalam kepala dia. Boleh masa tu untuk kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab itu menjadi kelam kelibut dalam kepala kita. Jadi kalau rasa macam banyak kerja, kalau kadang-kadang ada orang yang jenis workaholic, jenis orang yang kerjanya ya Allah, kerja saja, dia rumah pun kena dia tak ingat. Kerja, dia enjoy dengan kerja dia. Kadang-kadang bila kita bekerja, sesiapa yang ada pengalaman bekerja, dia rasa seronok dengan kerja dia. Walaupun banyak, banyak, aku tolong. Kadang-kadang dia pergi kat meja kawan dia, tolong itu dan ini contohnya kan.
Ada orang dia mungkin bekerja dalam bidang yang dia memang tak minat, tapi dia bekerja sebab nak cari duit. Ada juga terpaksa bekerja, ya Allah, susahnya dalam hati. Tak apa, boleh je baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebab kita kembalikan segala-galanya dalam hidup kita ni kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau ada kita rasa macam ada banyak kerja, tambah lagi kerja rumah, tambah lagi kerja, duduk kerja nak balik dekat pukul 4.45, kita dah ready, dah letak segala benda dalam handbag. Orang lelaki tak ada handbag, tak ada apa, dia kira dia duduk, dah habis waktu kerja, dia ambil kunci, dia belah. Kadang-kadang tertinggal macam-macam. Orang perempuan ni bila nak balik, Wallahualam lah, biasa kan kita tengok kita duduk kat pejabat, bunyi mulalah dekat pukul 5 tu, mula dah bunyi dengan perfume dia tadi, masuk balik, kunci dia, segala benda kunci, bawa masuk dalam beg dia, kongkang dalam beg Doraemon tu kan. Jadi macam-macam benda balik, tiba-tiba bos datang bawa mari kerja. Stres masa tu stres. Tambah-tambah pula bos kata, ni saya nak cepat ni, ada pula urgent tadi diorang minta. Rasanya esok pagi-pagi kita dah kena siapkan dah ni. Sama ada kita kena bawa dia kerja kat rumah, plan tadi nak masak kari, nak masak kurma lah. Ini nak masak apa? Masak komputer lah. Macam-macam benda datang dalam kehidupan kita sebagai ujian. Kalau rasa benda tu berat, kalau rasa macam benda tu kita rasa macam exhausted sangat-sangat, macam rasa macam susah nak siapkan, boleh baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan boleh baca apa? Doa apa? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul huzna in syi'ta sahla wa taj'alul hazna in syi'ta sahla. Banyak lagi doa-doa lain selain daripada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini. Boleh Hajah Sabariah, Hajah Sab AJ lah, okey. Jadi boleh baca, tidak ada masalah, insya-Allah. Okey, kita teruskan kepada hadis yang seterusnya, yang mana bawah. Okey, bab ma yaqulu idza kana alaihi dainun ajaza anhu. Bab pada menyatakan bila sebut dain ni, saya sendiri lelah. Kita semua rasa bukan semualah, tapi majoriti kita ada loan lah, kita ada pinjaman. Sama ada pinjaman itu yang memang structured, yang memang ada sistem, maksudnya tiap-tiap bulan ada potongan. Kalau ada gaji, potong dari gaji. Kalau tak ada gaji, tiap-tiap bulan kena ngadap lah, buat transfer, mengadap, beratur dekat ATM machine, CDM, cash deposit machine itu untuk bayar. Itulah rutin dan tanggungjawab kita, kebanyakan daripada kita lah. Semoga kita dibebaskan daripada hutang, mudah bayar hutang, dan jadi macam orang lain yang memang berjaya manage diri dia tanpa hutang. Moga Allah bantu kita lah. Jadi hutang ni, yang structured tu kita ada sistem. Yang tak structured ni, yang kita pinjam lepas tu tak tulis. Allah kata dalam Quran apa? Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ayat hutang ni satu muka panjang. Ayat paling panjang sekali ayat hutang lah di dalam Al-Quran. Hutang ni satu benda yang besar. Maka kita kena sentiasa ada niat. Kalau kita hutang, sentiasa kena ada niat dan usaha untuk terus bayar. Okey? Jadi hutang ni satu benda yang berat. Kita duduk dalam keadaan ini sekarang ni. Jadi apa yang kita kena baca? Bab pada menyatakan apa yang kita kena zikir, kita kena doa apabila telah kita rasa berat sangat, ataupun kita rasa teruk sangat, ataupun kita rasa macam tak tahulah bila aku nak bayar hutang ni, boleh ke tak lah bayar hutang ni. Sampai tahap macam tu, okey. Maksudnya kalau tak sampai tahap macam tu pun boleh juga sebenarnya, sebab membayar hutang ni bukan senang. 1,500, 3,500 tiap-tiap bulan, sepatutnya kita boleh buat benda lain yang lebih manfaat. Tapi kita kena bayar hutang, walaupun hutang tu ada satu benda yang manfaat juga. Tapi kalau kita fikir dari calculation keperluannya, memang macam itulah. Dan kita berhutang pun untuk benda-benda yang baik-baik, untuk benda-benda yang mentaati Allah SWT, maka moga Allah mudahkanlah urusan tu. Walaupun hutang tu bukan satu benda yang sebenarnya bagus, tetapi memang dah jadi keperluan. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu anna mukataban, bukan mukataban ja'ahu faqala inni ajaztu an kitabati fa'inni qala ala u'allimuka kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabal sir dainan mithlu jabal sir dainan addahu Allahu 'anka.
Ada tanda soal guys ya. Qala Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Qala Tirmidzi hadithun hasan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kami meriwayatkan di dalam kitab At-Tirmidzi daripada Ali bin Abi Talib, daripada Ali radhiyallahu anhu, anna mukataban, sesungguhnya seorang hamba. Mukatab ini dia seorang hamba sebenarnya yang mana Nabi, bukan Nabi, tuan dia bagi agreement. Kita tengok sini dia kata tuan dia dah bagi agreement. Dia bukan, dia macam ada, sebab hamba ni memang hidup sebagai hamba ni susah. Kerjanya tidak bebas, dia nak pergi mana-mana tak boleh. Kalau nak pergi mana-mana pun kena minta izin. Jadi dia bukan orang yang bebas. Dia satu kehidupan yang susah selain daripada penat tetapi susah, terikat. Jadi mukataban ini hamba yang mana tuan dia dah setuju dengan dia untuk dia tebus diri dia sendiri, dengan jumlah yang tertentu lah, dengan jumlah yang tertentu. Itulah makna mukatab. Seorang hamba yang mukatab, dipanggil hamba mukatab. Ini hamba yang dalam proses nak bebas, ataupun hamba yang dah dibebaskan pun dengan cara yang begitu. Dia berbeza dengan hamba-hamba yang contohnya Abu Bakar As-Siddiq membebaskan siapa? Membebaskan Bilal bin Rabah daripada Umayyah bin Khalaf itu. Dan juga Nabi membebaskan, Allah Akbar, bukan tu, siapa nama hamba yang Nabi bebas, banyak Nabi bebaskan hamba ni. Itu bukan mukatab. Itu bukan mukatab. Yang mukatab ini adalah yang memang dia dengan tuan dia dah ada deal dan ada agreement untuk meletakkan beberapa harga. Macam yang Nabi dan Abu Bakar buat dan para sahabat lain buat itu, membebaskan hamba itu, duit mereka sendiri bayar kepada tuan hamba dan hamba itu bebas. Sama ada dia nak terus berada dengan orang yang membebaskan dia, ataupun macam Nabi, ada hamba itu dibebaskan dan hamba itu duduk bekerja dengan Nabi, nak duduk dengan Nabi. Itu bukan di atas arahan Nabi SAW. Jadi bila membebaskan hamba, macam Bilal pun tak duduk kerja dengan Abu Bakar. Jadi bebas, nama pun bebaskan je. Jadi bila dah bebaskan, tidak lagi, walaupun dia berada dengan Nabi, dia bukan hamba Nabi. Kita panggil maula. Maula ni macam pekerja lah, duduk dengan Nabi. Okay? Tapi bukan macam hamba, dia bebas nak pergi mana-mana. Tetapi itulah kadang-kadang bila seseorang yang terhutang budi kan, dengan orang, dia akan duduk dan orang kata apa, memerah keringat dia untuk orang yang dah bagi dia manfaat, dah bebaskan dia daripada status hamba itu. Seorang mukatab datang kepada Ali lah. Sebab Ali yang riwayatkan hadis ini. Datang kepada Ali, dia kata apa? Dia kata, inni ajaztu an kitabati fa'ini. Aku ni rasa teruk lah, rasa lemah lah, rasa macam payah lah dengan apa jumlah duit yang aku dah berjanji dan apa, tuan dah berjanji dengan aku untuk membebaskan diri aku ni, tapi aku rasa berat. Macam itulah lebih kurang apa yang hamba ini bagi tahu dekat Ali. Dan lepas tu hamba tu kata, fa'inni, maka tolonglah aku, minta tolong dekat Ali. Bukan minta tolong dekat Ali tu macam minta tolong kat Tuhan, minta tolonglah Ali bagi aku cadangan ke, bagi doa ke apa ke gitulah. Lepas tu Ali tanya dia, adakah boleh tak aku ajarkan kepada kamu satu kalimat yang mana kalimat ini Rasulullah SAW telah mengajarkan kepadaku. Dan kalaulah bagi ke atas kamu itu ada hutang, ada hutang sebesar Bukit Sir. Bukit Sir ni satu bukit yang duduk di sekitar Mekah lah, sekitar Mekah tak silap. Sekitar Mekah, Sir, dekat Sir. Kalau Bukit Sir ni boleh tengok balik lah, saya tak ingat dia dekat Sir, dekat Jabal Tayyib, dekat Jabal Tayyib, huruf ta bukan ta, dekat Jabal Tayyib. Satu jenis bukit lah, maksudnya Jabal Sir ni adalah satu bukit. Kalaulah ada sebesar Bukit Sir hutang kamu tu, maka Allah akan langsaikan, Allah akan mudahkan dan izinkan benda tu selesai. Nak tak aku ajarkan? Lepas tu
Ali ajarkan, dan Ali ajarkan dia kata apa? Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ali mengajarkan doa yang Nabi ajarkan itu kepada hamba tadi. Dia kata Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, ya Tuhanku, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara halal yang datang daripada kamu, daripada perkara-perkara yang haram yang engkau jadikan. Tengok terjemahan kat sini. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal daripada yang haram. Cukupkanlah aku. Cukupkanlah aku dengan rezeki yang halal daripada rezeki yang haram. Dan bagilah aku kekayaan dan kayakanlah aku dengan segala kelebihan yang engkau miliki. Dan cukupkanlah aku dengan kurniamu daripada selainmu. Makna dekat sini, dan kalau ikut terjemahan dia, waghnini wa aghnini. Wa aghnini ni makna dia, ya Allah, ya Tuhanku, kayakanlah aku, berikanlah aku kekayaan dengan kelebihan dan kekuasaan yang engkau miliki daripada selain daripada kekayaan yang aku dapat daripada selain daripada kamu. Maksudnya, bagilah aku kaya, bagilah aku, cukupkanlah aku dengan kurniamu daripada selain daripadamu. Maksudnya kita minta kita dapat kurnia itu, nikmat itu, kekayaan itu daripada Allah Ta'ala saja, bukan daripada selain daripada Allah Ta'ala. Maksudnya dalam doa ini kita mentanzihkan ataupun kita mensucikan Allah Ta'ala yang pertama. Yang keduanya mentanzihkan ataupun membuang segala perkara yang kita duk harap sebelum ni. Kalau kita duk harap sebelum ni, mungkin orang tu boleh bagi duit kat aku, orang ni dan sebagainya. Tidak. Kita kena doa dan fikir bahawa yang datang itu, yang mengayakan kita itu, yang mengizinkan kita melansaikan hutang kita itu adalah Allah Subhanahu Taala. Bagilah aku kaya dengan kekuatan dan kelebihanmu, ya Allah, daripada selain daripadamu. Maksudnya, cukupkanlah aku dengan benda-benda yang halal, tak payah benda-benda yang haram tu. Bagilah aku kaya ni dengan kelebihan yang engkau ada saja, tak payah dengan kelebihan yang lain tadi tu. Yang selain daripadamu tak payah, tak nak. Minta kelebihan itu datang daripadamu sahaja, ya Allah. Sebab dari segi akidah ni semua datang daripada engkau, ya Allah. Kita kena faham itu, sebab doa ni bukan sekadar doa. Saya selalu sebut, doa bukan sekadar doa. Doa ada akidah, doa ada akhlaknya dalam itu. Doa ada pergantungan yang kita kena gantung diri kita dengan doa, supaya dengan berdoa bukan sahaja kita mengucapkan doa, tetapi iman kita, pergantungan kita makin kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, ada orang angkat tangan ke? Puan Mariam ada angkat tangan ke nak tanya? Okey. Kalau tak ada, kita teruskan hadis yang seterusnya. Imam An-Nawawi dia kata apa? Kita telah baca bab ini, bab yang doa Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak ini, di dalam zikir pagi dan petang yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud daripada Sa'id Al-Khudri, dalam kisah seorang sahabat Nabi yang dikatakan namanya Abu Umamah, yang datang dekat Nabi. Dia kata, humum lazimatni wa duyun, kelam kelibut di dalam kepala aku, yang sentiasa ada dalam kepalaku, dan hutang-hutangku. Abu Umamah datang dekat Nabi menceritakan susahnya hidup dia, susahnya dia berfikir, dan banyaknya hutang dia, dan Nabi ajarkan doa ini, Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Okey. Hadis ini statusnya hasan. Hadis ini statusnya hasan, jadi tidak ada masalah untuk kita gunakan dan amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Okey. Jadi itu hadis yang kita baca untuk mengelakkan hutang, memudahkan, moga Allah mudahkan kita menyelesaikan hutang-hutang kita, hutang-hutang kita. Kita banyak hutang ni. Moga Allah selesaikan cepat. Tak kira saya dan orang lain, jemaah-jemaah sekalian, minta Allah ni kan, selesaikan hutang kita. Boleh juga kita baca doa yang sebelum kita jumpa, Allahumma aghnini 'anil faqr. Bagilah aku kaya. Tidak ada masalah doa nak bagi kaya, tak ada masalah. Janganlah pula bila kita tengok orang nak doa nak jadi kaya, doa nak kaya je, yang lain tak minta. Tak apalah, biarlah dia nak doa, yang lain mungkin dia dah rasa dia dah dapat. Biar dia nak minta doa kaya, biarkan. Itu hak setiap orang untuk berdoa. Bab pada menyatakan apabila diuji dengan apa? Dengan rasa gundah, rasa sedih, rasa tak senang hati, tak senang duduk, rasa takut pun boleh jadi jugalah.
Rawaina fi kitab Ibn Sunni anil Walid Ibn al-Walid annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni ajidu wahsyatan qal idza akhadhta madja'aka faqul a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun fa innaha la tadurruka aw la taqrubak. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan. Hadis ini hadis hasan. Boleh baca. Cumanya hadis ini kita dah jumpa dah sebenarnya dalam bab zikir nak tidur ataupun zikir kita terjaga dari tidur ataupun zikir kita payah nak tidur. Tak ingat dah, tapi awal-awal zikir berkaitan kita nak tidur. Dan hadis ini pun bila kita tengok daripada Al-Walid dan Al-Walid bin Al-Walid bahawa dia mengatakan, ya Rasulullah, dia bagi tahu kat Nabi, aku ni ada rasa gundah gulana, aku rasa sedih, aku rasa kelam kelibut, aku rasa macam-macam lah dalam kepala Nabi ajarkan apabila kamu nak pergi tempat tidur ataupun nak tidur dah duduk dekat pembaringan, maka bacalah a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi. Aku minta berlindung dengan kalimah-kalimah Allah SWT yang maha sempurna daripada segala kemarahannya, daripada segala balasan Allah Ta'ala yang teruk, dan daripada aku menjadi hamba yang teruk, dan juga daripada daripada bisikan-bisikan, tiupan-tiupan, hasutan-hasutan syaitan. Untuk mereka, untuk syaitan itu, hasutan-hasutan itu datang kepada aku. Aku minta dia tak datang. Fa innaha la tadurruh, sesungguhnya segala kejahatan itu tidak akan mengenai kamu. Aula taqrabuk. Dan kejahatan-kejahatan dan segala musibah perkara yang tidak elok itu tidak akan hampiri pun sebenarnya. Yang pertama, tidak datang memberi kecederaan. Yang kedua, la taqrabuk, yang mana kejahatan-kejahatan itu tidak akan dekati kamu pun. Itulah apa yang terdapat di dalam hadis ini. Maka kita boleh baca, tidak semestinya tempat tidur, sebab Imam Nawawi letak benda ni di dalam bab ini. Maka itu ijtihad Imam Nawawi bahawa kalau kita rasa gundah gulana, kita rasa sedih, boleh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa 'iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Boleh juga. Ada juga perawat-perawat dia guna benda ni, dia guna ayat ni, dia guna zikir ini untuk menghalau syaitan, minta perlindungan untuk diri-diri orang yang datang merawat. Maka boleh guna jugalah. Sebab Imam Nawawi pun dia letak dah dalam bab yang sebelum ini. Sekarang ni dia datang letak juga dalam bab sebelum ini. Jadi konten ayat dalil yang hasan, kategori hasan ini boleh diguna pakai dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Okey. Hamazati syayatin. Kejap. Kalau ada soalan boleh angkat tangan. Saya tak panggil pun boleh terus bersuara sebab saya takut nanti bila dah angkat tangan lama pula ustaz ni bercakap, tak boleh nak potong. Tak apa, dengan saya boleh potong insya-Allah. Jangan potong terus lah. Maksudnya ustaz panggil macam tu, saya berhentilah cakap. Kalau sebab saya tengok dekat dalam page PDF saya yang besar, saya tak duduk dekat page Google Meet tu. Jadi saya tak nampak sangat ada orang angkat tangan ke, tak nampak sangat orang bagi respon ke apa ke. Jadi boleh sebut ustaz ataupun bagi salam, assalamualaikum ustaz. Okey, saya akan berhenti dan saya akan pergi entertain insya-Allah. Lepas tu hadis yang seterusnya, wa rawaina fihi anil Barra bin Azib radhiyallahu anhuma qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yashku ilaihi al-wahsha faqala akthir min an taqul subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallal tas-samawati wal arda bil izzati wal jabarut. Faqalaha ar-rajul fadhahabat anhu al-wahsha. Kami meriwayatkan daripada dalam kitab Ibn Sunni juga daripada Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah didatangi oleh seorang lelaki yang mana dia mengadu, yang dia itu berada dalam keadaan sedih, berada dalam keadaan susah hati. Faqala, mengantuk pula pagi-pagi ni kan. Faqala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqala akthir min an taqul. Telah datang kepada Rasulullah SAW mengadu tentang susah hatinya itu, gundah gulananya itu, dan maka
Nabi mengajarkan dia akthir min an taqul, banyakkan untuk mengucapkan subhanal malikil quddus rabbil malaikati war ruh jallaltas samawati wal ardi bil izz wal arda bil izzati wal jabarut. Maka seorang lelaki itu mengatakan benda tu, baca benda tu, dan telah hilanglah rasa gundah gulana dan kesedihan dan keserabutan di dalam kepala dia. Hadis ini dhaif. Bila kata dhaif, kita kembali menggunakan dalil-dalil yang sahih dalam bab kita rasa susah, payah dan kesempitan dalam kehidupan kita, kita balik menggunakan hadis-hadis yang sahih, insya-Allah. Maka setakat itu dulu kita hari ini, kita sesi depan kita akan, insya-Allah hari Jumaat kita akan jumpa, kita akan masuk dalam bab waswas, zikir orang yang selalu waswas, man bulia. Man bulia ini yang diuji dengan perasaan was-was. Okey, jadi ada soalan ke tak? Sebelum kita berhenti. Jika ada soalan silakan. Soalan, kalau tak ada soalan kita berhenti dan kita jumpa insya-Allah pada hari Jumaat. Insya-Allah. Jumaat lah insya-Allah. Insya-Allah. Okey, aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak dan saya minta maaf kalau saya tak sempat nak layan siapa-siapa yang angkat tangan untuk bertanya dan sebagainya itu. Saya minta maaf sebab saya memang terlepas. Nanti next time insya-Allah mula hari Jumaat nanti, kalau siapa yang nak tanya terus je assalamualaikum, saya akan berhenti dan saya akan cuba jawab lah, sebab nanti kadang-kadang ada orang kat tangan lama, lepas tu dah lama saya terang dia dah tak jadi nak tanya lah, ataupun macam-macam lah. Kita minta macam itulah, ada respon segera supaya saya tidak tertinggal, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jazakallah khair. Sama-sama insyaAllah.